Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, pada video kali ini saya akan berkongsikan tajuk kita yang pertama di tingkatan 3, iaitu reka bentuk mekatronik. So dalam video kali ini saya nak kongsikan dua perkara saja, iaitu menyatakan maksud reka bentuk mekatronik dan mengenal pasti elemen mekatronik yang ada pada sesuatu produk. Okey. Menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk mekatronik? Apa elemen yang ada dalam reka bentuk mekatronik? Sebelum saya memberi definisi kepada maksud reka bentuk mekatronik, saya ingin kamu ingat balik apa yang telah kita pelajari di tingkatan 2. Kita telah pelajari pelbagai reka bentuk elektrik, reka bentuk reka bentuk mekanikal, reka bentuk pembuatan, reka bentuk elektrik, reka bentuk vertigasi, reka bentuk fashion, reka bentuk apa lagi, aquaponik. Banyak kan kita dah belajar di tingkatan 2. Jadi mekatronik ini merupakan satu reka bentuk yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu yang telah kamu pelajari di tingkatan 2. Pemahaman kamu dalam tajuk-tajuk di tingkatan 2 akan membantu kamu memahami lebih dalam tentang reka bentuk mekatronik. Okey, sekarang kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk mekatronik. Reka bentuk mekatronik merupakan produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik dan kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Okey, tujuan dia. Kenapa kita buat satu produk mekatronik ni? Tujuan dia untuk menghasilkan suatu sistem yang boleh berfungsi secara automatik atau separa automatik. Okey, apakah produk-produk mekatronik yang terdapat di sekeliling kamu? Dalam masa beberapa saat, cuba kamu lihat sekeliling kamu, ada tak produk mekatronik yang terdapat di sekeliling kamu atau di rumah kamu, atau yang pernah kamu lihat di mana-mana? Okey, tentunya ada. Cuma mungkin kamu tak tahu itu adalah produk reka bentuk mekatronik kerana kamu belum mempelajarinya sebelum ini. Okey, saya bagi contoh di sini. Maaf, tajuk ni saya lupa edit balik. Contoh peralatan mekatronik. Okey. Mesin basuh automatik. Ini benda yang boleh kata setiap rumah ada di Malaysia ni. Tapi kenal pasti betul-betul mesin basuh automatik. Ada juga mesin basuh separa automatik. Yang tu kita kena cek balik, adakah dia tergolong dalam reka bentuk mekatronik ataupun dia hanya mekanikal sahaja. Okey, lagi satu contoh. Saya percaya yang duk taping ni hari Minggu ada yang pergi ke shopping kompleks. Tanpa kita sedari, ada di depan pintu, di depan shopping kompleks tu adanya peralatan mekatronik, iaitu pintu gelangsar automatik. Okey, pintu gelangsar automatik ni juga merupakan salah satu produk mekatronik. Selain tu, dalam shopping kompleks ada apa lagi yang mekatronik? Ada lift. Itu pun produk mekatronik. Silap. Tak apa ni. Okey, seterusnya kita akan mengenal pasti elemen-elemen yang terdapat pada produk mekatronik. Okey, saya simpulkan macam ni. Dalam mekatronik mesti ada 4 elemen ini. Sekiranya tidak cukup mana-mana elemen, dia tidak akan jadi produk mekatronik. Yang pertama, elektrik, elektronik, mekanikal, kawalan dan pengaturcaraan. Semua tajuk ini
telah kamu pelajari semasa di tingkatan 2. Okey, kita tengok elemen yang pertama, iaitu elemen elektrik. Elemen elektrik merujuk kepada sistem yang menggunakan arus elektrik, sama ada arus terus atau arus ulang-alik. Macam mana nak mengenal pasti arus terus dan arus ulang-alik? Satu, punca bekalan. Daripada mana sumber itu kita dapat? Ada contoh, nanti saya bagikan contoh arus terus dan arus ulang-alik. Tapi jika kamu telah menguasai tajuk elektrik di tingkatan 2, perkara ini tidak ada masalah pada kamu. Selain itu, macam mana kita nak mengenal pasti arus terus atau arus ulang-alik? Arus terus menggunakan voltan yang rendah, manakala arus ulang-alik membekalkan voltan yang tinggi. Okey, fungsi elemen elektrik dalam reka bentuk mekatronik. Okey, fungsinya adalah untuk membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Jadi kalau jadi arus elemen elektrik ni jadi sumber kuasa lah. Kalau tak ada elemen elektrik, macam mana peralatan mekatronik itu nak berfungsi kan? Dia mesti dibekalkan dengan mana-mana, contohnya bateri atau sel kering, ataupun arus elektrik daripada stesen jana kuasa elektrik untuk membolehkan sesuatu produk mekatronik berfungsi. Okey, contoh sumber arus terus, bateri, sel kering, sel basah, banyak lagi lah yang telah kamu pelajari di tingkatan 2 dulu. Okey, contoh sumber arus ulang-alik pula, macam di negara kita menggunakan stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, seterusnya, ini contoh. Tu tengok beberapa contoh. Kenal kan bateri-bateri, sel kering semua. Okey, ini pencawang stesen jana kuasa yang mengalirkan arus elektrik daripada stesen jana kuasa hinggalah sampai ke rumah-rumah kita ataupun di pejabat-pejabat. Okey, seterusnya, elemen yang kedua adalah elemen elektronik. Okey, elemen elektronik ni merupakan susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam suatu litar. Okey, fungsinya menjalankan operasi sesuatu sistem. Macam mana operasi dia? Contohnya, buzzer berbunyi, LED mengeluarkan cahaya dan sebagainya lah. Okey, contoh komponen elektronik. Okey, LED, perintang, kapasitor, transistor, buzzer. Okey, ini contoh-contoh gambarnya. Kenal pasti betul-betul. Okey, elemen yang ketiga adalah elemen mechanical. Okey, elemen mechanical berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan motor kepada bentuk yang lain. Okey, sistem mechanical ini membolehkan produk berfungsi sama ada secara linear. Linear tu lurus. Contohnya lift, bergerak lurus daripada bawah ke atas, kemudian bergerak balik atas ke bawah, ataupun bergerak secara berputar. Contoh berputar macam roda kereta, kipas. Okey, itu secara berputar. Washing machine, mesin basuh tadi, gerakannya juga secara berputar. Okey, ini contoh komponen mechanical. Gear, tali sawat, rantai, aci engkor dan takat. Ada lagi beberapa yang saya tidak bagi contoh di sini sebab kita dah belajar di tingkatan 2. Okey, ini beberapa contoh gambar. Di sini dapat kita lihat adanya gear, adanya takal, ada tali sawat, ada banyak beberapa jenis gear kat situ. Okey, elemen yang terakhir adalah elemen kawalan dan pengaturcaraan. Ingat lagi tak di tajuk elektrik? Tajuk elektronik. Kita ada buat pengaturcaraan.
Ada saya bagi kerja kita buat melalui Tinkercad untuk menyalakan lampu. Itu adalah pengatur caraan ya. Okey, fungsi elemen kawalan dan pengatur caraan ni untuk kamu kena ingat 3 perkara ini. Mengurus, mengarah atau mengawal atur. Tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan sempurna. Contohnya, kita ada otak kita yang akan mengarahkan tangan kita untuk berfungsi. Jadi, macam washing machine, mesin basuh tadi, apa yang nak arahkan dia berfungsi adalah arahan daripada elemen kawalan dan pengatur caraan. Bila masa yang washing machine tu nak berputar, bila masa washing machine tu akan mengeluarkan air, bila masa dia akan tutup semula laluan air dan isi semula air, itu semua adalah bergantung kepada pengatur caraan yang kita buat. Okey, sistem kawalan menggunakan komponen. Macam mana kita nak mengawal? Mesti ada komponen dia. Apa adakah komponen yang digunakan? Dan mestilah papan litar mikro pengawal, microbit. Okey, papan litar mikro pengawal tu dia ada banyak jenis, antaranya microbit. Itu jenis-jenisnya. Arduino pun ada banyak. Yang saya bagi contoh di sini Arduino Uno. Dan satu lagi yang kamu gunakan, yang sepatutnya kamu gunakan di tingkatan 2, yang kita ada di bengkel ialah Maker Uno. Fungsi sama, kita boleh buat pengatur caraan supaya produk mekanikal kita berfungsi. Okey, ini contoh dia. Okey, ini microbit, rupa dia macam ni. Arduino dan juga Maker Uno. Okey, saya rasa untuk hari ini sampai di sini saja dulu. Oh, ada lagi sikit. Ini adalah komponen bagi kawalan. Kita tengok pula pengatur caraan. Pengatur caraan ada beberapa bahasa pengatur caraan. Okey, pengatur caraan ialah proses membangunkan atur cara komputer dengan menggunakan bahasa pengatur caraan. Komputer tak faham bahasa manusia. Kita tak boleh bagi direct kat dia ayat, katakan sila isikan air, dia tak akan faham. Sila nyalakan LED. Komputer tak faham bahasa kita. Jadi kita akan menggunakan bahasa pengatur caraan. Bahasa pengatur caraan terbahagi kepada 2, iaitu bahasa teks dan bahasa blok. Okey, contoh-contoh bahasa teks ialah bahasa C++. Okey, yang ni yang saya ajar pada kamu dalam tajuk elektronik, yang kamu lakukan aktiviti membuat litar LED bernyala tu. Okey, seterusnya JavaScript, Python. Okey, bagi bahasa blok pula, kita ada MBlock, Stretch, Arduino block. Okey. Dan JavaScript block. Okey, bahasa-bahasa ini blok nampak macam lebih mudah sekiranya kita tahu. Tapi untuk kita faham, saya lebih suka bahasa teks kerana kamu nampak apa yang kamu arahan yang kamu tuliskan. Okey, ini contoh contoh bahasa blok. Contoh bahasa teks yang kita buat. Dan di sebelah kanan kita dapat lihat contoh bahasa pengatur caraan bahasa blok. Okey, sampai di sini saja. Saya harap kamu faham apa yang saya sampaikan di sini. Sebarang pertanyaan nanti sila tulis dalam grup Telegram kita. Saya akan cuba jawab. Kamu habiskan dulu tengok video ni, kemudian ada soalan tanya. Okey, sampai di sini saja. Sekian untuk kali ini. Okey, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.